Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat pagi. Okey, jom kita belajar sains. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk baru, iaitu unit 6, tajuk bunyi. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang cahaya. Okey, kita nak ingat balik, cahaya ada 3 sifat. Okey, yang pertama, cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya boleh dibiaskan. Dan yang ketiga, cahaya boleh dipantulkan. Okey, ingat lagi? Okey, kemudian awak kena ingat. Okey, kalau cahaya bergerak lurus, apa fenomena yang akan berlaku? Akan terbentuknya bayang-bayang. Okey, kalau pantulan cahaya, cahaya boleh dipantulkan. Kalau cahaya boleh dipantulkan tu berkaitan dengan cermin, muka kita boleh tengok muka kita dekat cermin. Okey. Kalau cahaya tak boleh dipantulkan, kita tak dapat tengok muka kita dekat cermin. Okey, yang ketiga, pembiasan cahaya. Cahaya boleh dibiaskan. Okey, contoh fenomena. Okey, kita nampak pensel tu bengkok bila kita masukkan ke dalam air. Ataupun kita tengok kolam renang, kita nampak cetek kan. Tapi sebenarnya dia dalam. Okey, itu disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okey, kita nak mula tajuk bunyi. Okey, apa yang awak akan belajar dalam tajuk bunyi hari ini? Okey, yang pertama menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran. Okey, dengan menjalankan aktiviti. Okey, nanti ada sedikit aktiviti yang awak boleh buat untuk awak lihat macam mana bunyi itu dihasilkan oleh getaran. Okey. Okey, yang kedua, memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah. Kiri, kanan, depan, belakang bunyi itu boleh pergi. Okey. Kita tengok dulu apa itu bunyi. Okey, apa itu bunyi? Okey, bunyi dihasilkan oleh getaran. Getaran, okey. Semua objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Okey. Semua objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Okey, kita tengok contoh pada helikopter. Kalau helikopter tu berbunyi, apa yang bergetar pada helikopter tu? Bunyi dia sangat kuat kan? Kipas dia bergetar. Itu yang menyebabkan bunyi tu. Okey, contoh lain, tengok gitar. Kalau gitar, kenapa dia berbunyi? Sebab bila kita petik dia punya tali tu, tali tu akan bergetar. Bila dia bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, yang seterusnya, cara bunyi dihasilkan. Ada 5 cara bunyi dihasilkan. Yang pertama, melalui petikan. Kita petik, contohnya gitar. Kita petik gitar, dia akan menghasilkan bunyi sebab tali dia bergetar. Ingat, bunyi dihasilkan oleh getaran. Disebabkan oleh getaran. Cara yang kedua, gesekan. Macam contoh viola kan, awak gesek, dia akan mengeluarkan bunyi disebabkan oleh getaran tali pada viola. Tepukan. Cuba awak tengok tu tepukan. Itu nama dia simbal. Simbal tu bila kita tepuk dua-dua, dia akan bergetar. Bila dia bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Macam tu juga kita tepuk tangan. Cuba awak tepuk tangan awak, awak rasa tak getaran dekat tangan awak tu? Itu sebabnya dia berbunyi. Yang seterusnya, ketukan. Contoh gambar tu, dia ketuk drum. Bila dia ketuk drum, permukaan drum tu akan bergetar. Kalau awak perasan, kalau awak main kompang kan, permukaan kompang tu yang akan bergetar. Itu sebab dia berbunyi. Yang kelima, tiupan. Tiupan. Ni kalau tiupan, contohnya kita tiup seruling. Dia akan berbunyi. Udara dalam seruling tu yang bergetar. Bila udara dalam seruling tu bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Sekarang kita nak tengok contoh bunyi-bunyi daripada 5 cara ni. Yang pertama, petikan ni. Macam mana bunyi gitar? Kita dengar video ni. Tali yang dipetik pada gitar akustik akan bergetar untuk menghasilkan bunyi.
dia petik gitar. Okey, tali tu bergetar, so dia akan menghasilkan bunyi. Okey, ini petikan. Okey, contoh gitar. Okey, yang kedua Tali. kita tengok gesekan. Okey, macam mana gesekan ni? Kalau tali yang digesek pada biola turut bergetar untuk menghasilkan bunyi. Okey, tali dia bergetar. Okey, itu bunyi bagi gesekan. Okey, gesek. Okey, ni tepukan. Okey, tepukan. Macam mana bunyi Kedua tepukan? adalah tepukan. Kepingan simbal akan bergetar apabila simbal bergetar. diketuk. Itu dia bunyi simbal. Okey, melalui cara tepukan. Okey, bila kita tepuk dua-dua, dia akan berbunyi. Kalau kita tepuk satu, bunyi tak? Tak berbunyi sebabnya dia tak bergetar. Okey. Okey, yang seterusnya ketukan. Okey, ketukan. Okey, kita dengar macam mana bunyi ketukan pada drum. Ketiga adalah ketukan. Drum akan bergetar apabila diketuk dengan kayu pemukul. Permukaan drum tu yang akan bergetar. So, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, ni adalah ketukan. Okey, ketukan. Okey, yang last Ketiga. sekali tiupan. Okey, tiupan. Okey, apa dia bunyi tiupan ni? Keempat adalah tiupan. Udara di dalam seruling akan bergetar apabila ditiup. Udara yang bergetar. Okey, contohnya kita main recorder kan. Udara dalam recorder tu yang akan bergetar. So, dia akan menghasilkan bunyi. Biasanya okey, kalau bunyi ni kita kaitkan dengan alat muzik. Okey, sebab dia menghasilkan bunyi. Okey, contoh lain kalau awak ketuk meja pun. Okey, kalau kita ketuk meja, kenapa berbunyi? Sebab adanya getaran. Okey. Keempat. Okey, sekarang jom kita cuba. Okey, kenapa kita boleh mengeluarkan suara? Kenapa? Kenapa kita boleh keluarkan suara? Sebabnya bila kita bercakap, anak tekak kita bergetar. Okey, anak tekak kita bergetar. Bila bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, macam mana awak nak tahu dia bergetar-getar? Okey, cuba kamu bercakap dan sentuh leher kamu. Okey. Okey, sekarang letak tangan dekat leher. Kemudian awak cakap, nama saya Afam. Nama saya Nabhan. Awak rasa tak getaran kat situ? Okey. Itu sebab awak boleh menghasilkan bunyi. Okey, anak tekak awak bergetar. Okey, awak boleh rasa peti suara. Okey, ataupun kita panggil anak tekak. Okey. Peti suara kita juga bergetar. Okey, itu disebabkan menghasilkan bunyi. Okey. Contoh lain bunyi dihasilkan. Okey, apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Udara di dalam seruling bergetar. Okey, kemudian tengok gitar ni, tali yang dipetik atau digesek bergetar. Okey, tali tu yang bergetar. Terusnya apabila xylophone diketuk, xylophone bergetar. Okey, pernah main xylophone? Xylophone tu bergetar. Okey. Okey, kemudian kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Okey, kepingan simbal. Okey, dekat sini. Sini yang akan bergetar. Okey, so dia akan menghasilkan bunyi. Okey, okey, ni antara aktiviti yang awak boleh cuba dekat rumah. Pernah tak main ni? Telefon mainan ni. Okey, kita buat guna tin. Okey, kita buat menggunakan tin ataupun awak boleh gunakan botol plastik ke. Okey, kita nak buat telefon. Okey, ada dua tin. Okey, ada dua tin. Okey, dan tengah-tengah dia kita lubangkan. Okey, tengah-tengah dia kita lubangkan untuk kita masukkan tali.
Okey, ni kita boleh main dengan adik-beradik awak Okey. Okey. Okey, tengok yang pertama. Suara menggetarkan tin. Okey, apabila awak bercakap dekat dalam tin tu, okey. Bila awak cakap dalam tin tu, suara awak akan menggetarkan tin. Okey, bila dah bergetar, okey, getaran tin menggetarkan tali. Okey, suara dia getarkan tin. Tin tu dia getarkan tali. Okey, kemudian akan datang semula ke tin ni. Tin yang kedua. So, awak akan dengar bunyi dan seterusnya getaran sampai pada tin dan telinga pasangan kamu. Okey, ni awak boleh cuba kat rumah. Kenapa kita boleh dengar? Daripada tin yang pertama ni, getaran dia beralih kepada tali dan tali beralih pada tin yang kedua. So, kawan kamu boleh dengar kamu punya suara. Okey? Okey, awak boleh cuba kat rumah. Okey, siapa yang cuba tu boleh ambil gambar nanti bagi kat cikgu Okey, seterusnya kita nak masuk sifat bunyi. Tadi cara bunyi dihasilkan. Okey, sekarang sifat bunyi. Okey, ada dua yang awak akan belajar. Yang pertama, bunyi bergerak ke semua arah. Okey, bunyi bergerak ke semua arah. Depan, belakang, tepi, kanan, kiri, semua dia boleh pergi. Atas, bawah. Okey. Okey, yang kedua, bunyi boleh dipantulkan. Okey, dia boleh memantul macam cahaya jugalah. Okey, bunyi boleh dipantulkan. Okey, tengok sifat yang pertama, bunyi bergerak ke semua arah. Okey, kita tengok gambar tu. Okey, pakcik tu jual aiskrim, ada 3 orang. Okey, ada sebelah kiri dia, ada depan dia, ada kanan dia. Okey, 3-3 orang tu boleh dengar bunyi loceng yang dia goyang tu. Okey, sebabnya bunyi bergerak ke semua arah. Kalau ada orang dekat belakang ni pun dia boleh dengar bunyi loceng tu. Okey, kita tengok Faris, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. 3-3 orang tu boleh dengar walaupun dia duduk tempat yang lain. Okey, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Kenapa semua orang boleh dengar? Kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey, kita tengok contoh Okey, contoh lain bunyi bergerak ke semua arah. Contohnya ambulans. Okey, kalau bunyi siren ambulans, okey, contohnya rumah saya dekat sini. Okey, kemudian ada jiran dekat depan rumah saya, dekat belakang rumah saya. Okey, so semua orang akan dengar bunyi siren ambulans tu sebabnya bunyi bergerak ke semua arah. Okey, awak tengok Okey, garisan yang bulat-bulat tu, okey, itu kita panggil gelombang bunyi. Okey, kita tengok individu pada kedudukan arah bertentangan dapat mendengar bunyi siren kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey, awak tengok yang ini boleh dengar, yang ini pun boleh dengar, yang dekat sini pun boleh dengar. Okey, kalau awak duduk dekat sini pun awak boleh dengar bunyi siren ambulans tu. Okey, awak tengok frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Okey, ni kelajuan bunyi tu. Okey, kalau kita berada jauh, so kita akan kurang dengar lah sebab frekuensi dia rendah. Kalau kita dekat betul-betul dengan ambulans tu, kita dengar bunyi dia kuat sebab kita dekat dengan ambulans kan. So frekuensi dia tinggi. Okey, boleh? Okey ni tengok contoh. Ini keadaan di dalam rumah. Okey, dengar Abu. Oh, Abu. Abu. Datang sini, tolong ayah masak kejap. Ayah dia panggil Abu. Okey, Abu dekat sini. Abu dekat dalam bilik ni. Okey. Bila ayah dia panggil, akan adanya gelombang Abu. Bila adanya gelombang, Oh, Abu. akan sampailah Abu. kepada Abu. Okey, tapi dia punya Datang adik sini, pun boleh dengar. tolong Adik ayah perempuan masak dia kejap. pun boleh dengar.
Okey, sebabnya bunyi tu bergerak ke semua arah. Okey, kalau mak dia dekat dapur pun boleh dengar. Okey. Sebab suara tu bergerak ke semua arah. Cuba awak try kat rumah. Awak duduk dalam bilik kan. Adik awak duduk bilik lain. Kakak awak duduk bilik lain. Cuba awak panggil nama kakak awak. Okey, boleh tak dua-dua orang tu dengar? Okey, maksudnya itu cahaya bergerak semua arah. Okey, sekarang ni contoh lain. Masa main bola, okey, ada seorang pengadil kan. Okey, pengadil tu akan meniup whistle. Bila pengadil tu seorang je, dia tiup whistle, semua orang boleh dengar. Okey, orang yang berada di jauh pun boleh dengar bunyi whistle tu. Tapi orang yang berada paling dekat lah akan bunyi kuat. Okey, sebab frekuensi dia tinggi. Kalau orang berada jauh daripada pengadil tu, dia dengar bunyi perlahan. Okey, sebab frekuensi dia rendah. Okey, ini situasi semasa di padang bola. Okey. Okey, bila bunyi bergerak ke semua arah, ini membolehkan kita mendengar bunyi dari pelbagai arah. Okey. Hebat tak bunyi ni? Itulah kuasa Allah. Okey. Okey, sifat yang kedua, tadi sifat yang pertama, bunyi bergerak ke semua arah. Okey, sifat yang kedua, bunyi boleh dipantulkan. Okey, bunyi boleh dipantulkan. Okey, tengok Okey. Bunyi akan dipantulkan apabila ia terkena permukaan yang keras. Permukaan tu mesti keras. Contohnya dinding. Dinding kan keras kan, batu kan. Okey, dia akan pantulkan kita punya suara semula. Okey. Kemudian contoh lain, kayu. Okey. Kita tengok macam mana. Okey, bila kita bercakap. Okey, bila kita bercakap, okey, awak tengok contoh ni di dalam bilik yang kosong. Okey, di dalam bilik. Bila kita bercakap, okey, awak tengok gelombang yang garisan color kuning tu. Okey, gelombang tu pergi ke arah dinding. Okey, dan dinding tu akan pantulkan semula suara awak. So, awak akan dengar balik suara awak. Okey. Okey, tengok garisan yang pink tu adalah cahaya dipantulkan. Bukan cahaya, bunyi dipantulkan. Okey. Tengok okey. Dia itu dinding batu, dia berada dalam satu bilik. Tengok yang warna kuning adalah arah bunyi bergerak. Okey, kemudian yang warna pink tu adalah arah pantulan bunyi. Okey, bunyi dipantulkan. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, so kesimpulannya kita belajar cara macam mana bunyi dihasilkan. Okey, cara macam mana bunyi dihasilkan ada 5. Okey, ada 5. Petikan, gesekan, tepukan, ketukan dan tiupan. Okey, ada 5. Kemudian kita belajar sifat bunyi. Okey, sifat bunyi. Okey, bunyi bergerak ke semua arah, ada 2. Yang pertama, bunyi bergerak ke semua arah. Yang kedua, bunyi boleh dipantulkan. Okey, boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, minggu yang seterusnya kita akan tengok apa contoh-contoh fenomena bunyi boleh dipantulkan tu. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, lepas ni awak kena jawab kuis online. Okey. Cikgu nak awak jawab, nanti awak bagi markah dekat cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak faham apa yang awak belajar hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.